Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-76 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaykum liwahajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Apabila mereka itu menemui orang-orang beriman, maka mereka berkata, kami telah pun beriman. Tetapi bila mereka berada bersama dengan golongan yang sama dengan mereka, lalu mereka pun ditanya, mereka pun bertanya, apakah kamu menceritakan kepada mereka itu apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu, supaya mereka dapat berhujah kepada kamu terhadap Tuhan kamu? Apakah kamu tidak mengetahui? Ayat ini adalah lanjutan daripada kejahatan ataupun kemunafikan yang berlaku kepada setengah daripada golongan Ahlul Kitab, iaitu Yahudi. Sebahagian daripada Yahudi ini, tuan-tuan, mereka masuk Islam dengan tujuan untuk mengkaji apa yang terdapat dalam Islam, iaitulah bukan untuk masuk Islam secara ikhlas kerana Allah SWT. Lantaran itu, bila mereka masuk Islam, tak dapat tidak, dia terpaksa menceritakan, dah duduk bersama dengan orang beriman, maka dia ceritalah. Dalam Taurat sebenarnya ada cerita tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu, begini dan sebagainya. Lalu bila mereka ni pulang kepada puak-puak mereka di kalangan Yahudi, ni golongan munafiqun di kalangan Yahudi ni, mereka akan ditanya oleh kawan-kawan mereka, kamu pergi kepada orang Islam, kamu cerita apa ada dalam Taurat? Jangan cerita tau. Kalau kamu cerita, nanti akan menyebabkan orang Islam dapat tahu bahawa agama kita telah pun dibatalkan. Jangan cerita. Dalam Taurat ni memang betul ada cerita-cerita tentang Nabi Muhammad SAW, Islam dan sebagainya. Jadi puak munafikun ni, dua-dua keadaan mereka telah pun hipokrit terhadap diri sendiri. Yang pertama, bila jumpa dengan orang Islam, dia menganggap dia Islam, padahal dia tidak Islam, kerana masuknya ke dalam Islam kerana matlamat tertentu. Tapi bila kembali kepada golongan kafir, iaitu Yahudi, yang kawan-kawan mereka ni pun, mereka akan bersalah lagi sekali, kerana golongan itu bertanya kepada mereka, kamu jangan cerita tau. Wah, yelah, kami tak cerita, padahal dia telah pun menceritakan perkara tersebut kepada orang-orang Islam. Jadi ini adalah sifat nifak yang juga Allah SWT tegur kepada kita supaya tidak melakukannya. Kalau tuan-tuan perhatikan, pada hari ini orang masuk Islam kenapa, tuan-tuan? Kerana nak kahwin. Masuk Islam kenapa? Kerana nak projek. Ada setengah-setengah keadaan, bahagian tertentu, tender tertentu tak boleh dimasuki melainkan oleh orang Islam saja, Muhyi Putra, maka dia pun masuk Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, benda ini telah pun disentuh oleh Al-Quranul Karim. Bagaimana cara kita nak menghadapi puak seperti ini yang berpura-pura? Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan kat sini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, sebenarnya memang telah ada pun dalam kitab Taurat penjelasan terhadap kebenaran Islam. Ya, inilah yang menjadi perkara pokok yang golongan Yahudi ni tolak. Jadi Yahudi ni hidup dalam kepura-puraan selama-lamanya. Kan itu kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, bila melibatkan amalia istishhadiyah, iaitulah satu usaha orang Islam untuk membunuh diri sendiri, kan, lekatkan pada badan bom umpamanya, naik public transport dekat
negara Israel, Yahudi yang haram sana, kemudian letupkan diri sendiri. Matilah beramai-ramai golongan Yahudi. Kerana Yahudi ni tuan-tuan, mereka tidak ada civilian, tidak ada military, tak ada army. Semuanya merupakan musuh Allah SWT. Kerana puak Yahudi telah pun membuktikan kejahatan mereka yang duduk dekat negara haram tu tuan-tuan, semuanya musuh Islam sebenarnya. Zionis, Mossad. Inilah yang telah pun difatwakan para ulama. Tapi kalau melakukan perkara seperti ini di negara lain, di Amerika ke, di United Kingdom ke, di France ke, di Spain ke, hukumnya haram. Tapi khusus untuk negara Yahudi, kerana Yahudi ni bila dia berkumpul dia jahat tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Bayangkan roket yang dihantar ke Gaza pun, roket misail yang nak ditembakkan itu, dipanggil budak-budak kecil daripada umur 6 tahun, 7 tahun, pratadika, tengok, saksikan ramai-ramai masing-masing tanda tangan dekat bom tersebut. Daripada kami di Tel Aviv, kepada saudara-saudari, kawan-kawan kami, terimalah bom ini daripada kami. Budak kecil telah dihajar untuk memusuhi Islam tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Perangai ini samalah macam perangai Syiah. Dulu satu masa kami pernah dedahkan masalah ini dalam majalah Al-Ustaz. Isu yang tuan-tuan kena ambil tahu, bahaya Syiah, isu berkaitan dengan Syiah. Kerana Syiah ni daripada kecil diajar untuk benci Ahlus Sunnah. Ya, maka perkara yang samalah yang terlibat kepada golongan Yahudi. Lalu Allah SWT menceritakan walaupun perkara ini telah berlaku 1400 tahun yang lalu, tetapi dia masih lagi membawa identiti yang sama, sifat yang sama, perangai yang sama, iaitulah sifat kepura-puraan, penipuan, penganiayaan, memandang orang lain tuan-tuan umpama binatang. Ya, inilah yang Allah SWT gambarkan. Bila berada bersama dengan orang beriman, dia ceritakan, dia terpaksa ceritakan. Tapi bila balik semula kepada puak-puak mereka, maka mereka akan mengatakan, kami bersama dengan kamu sebenarnya. Kami masuk Islam ni kerana ada projek, kami masuk Islam ni kerana ada matlamat tertentu, kami masuk Islam ni kerana ada tujuan tertentu yang kami nak mengetahui tentangnya secara dekat, kemudian kami akan sebarkan kepada kamu. Ya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, sampai ke hari ini kalau kita perhatikan sifat-sifat golongan bukan Islam yang masuk Islam ini kadang-kadang membahayakan kita tuan-tuan. Tanpa menyebut nama sesiapalah, kita ni orang Melayu lah katakan, tiba-tiba yang masuk Islam ni seumpama orang masuk Melayu lah dipanggil. Golongan Cina baik, Hindu baik. Tapi tuan-tuan perhati tak, ada setengah mereka ni yang masuk untuk daripada awal sampai ke akhir perjuangannya untuk memburuk-burukkan orang Islam, seolah-olah tidak ada kebaikan langsung pada orang Islam. Kata-katanya, tulisannya, kami telah pun lama membina tamadun di negara tanah besar Cina kami, umpamanya. Tuan-tuan pernah dengar tak ayat-ayat macam ni? Ya, kita bimbang tuan-tuan, ada golongan yang masuk Islam ini kerana bukanlah semata-mata kerana pengetahuan yang mendalam terhadap Islam, keyakinan, keikhlasan, tidak, tetapi ada udang di sebalik batu. Jadi inilah yang orang Islam kena jaga. Janganlah kita terlalu impress sangat dengan golongan bukan Islam yang berada bersama kita, yang telah masuk Islam, kerana mereka ni punya agenda-agenda tertentu yang kita tidak tahu, hanya Allah sahaja yang tahu. Itu sebab pada ayat lalu kita telah bincangkan, afatatma'una ayu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kita telah bincangkan sebelum ni bahawa orang-orang Islam ni kadang-kadang dia terlalu kagum kepada orang bukan Islam. Orang Islam, orang bukan Islam bina tamadun, kita pun hantar anak kita ke sekolah Cina. Apa hebatnya Cina tuan-tuan? Apa hebatnya Inggeris? Apa hebatnya Amerika? Apa hebatnya British? Tak ada apa yang hebat. Yang hebatlah Islam yang kita lupa untuk pegang. Dalam keadaan kita tergapai-gapai seperti itu, kita terlupa bahawa yang menerangi kehidupan ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Islam, akidah yang sebenar. Tapi kita telah pun digoda, kita telah pun tertipu dengan lampu-lampu neon kehidupan, melihat indahnya berkelipan di sana sini kehidupan yang berpaksikan kepada kebendaan. Maka ramailah orang Islam yang tertipu. Moga-moga Allah SWT selamatkan kita. Ini telah pun kita bincangkan pada kuliah yang lalu. Ya, kalau tuan-tuan lihat masalah umat Islam ni, tuan-tuan baca sebuah buku kecil je buku ni. Buku yang hebat ini ditulis adalah merupakan antara kajian para ulama, bandingan antara Islam dengan bukan Islam, perkahwinan dalam Islam dengan bukan Islam.
Tuan-tuan baca buku bertajuk Keindahan Islam. Buku Keindahan Islam oleh Syekh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Satu buku yang tuan-tuan baca seharian, tuan-tuan baca habis, tuan-tuan. Keindahan Islam. Kenapa Islam menghalalkan sebagai contoh perkahwinan sampai 4 bagi seorang lelaki yang mampu? Kenapa Islam membenarkan perniagaan? Kenapa Islam melaksanakan ini? Kenapa Islam melaksanakan hudud? Penerangan yang sangat lengkap. Tapi kita telah pun ketinggalan kerana penjajahan fikiran yang berlaku ke atas diri kita. Tak kira di mana saja umat Islam, seperti teori Ibn Khaldun yang akhirnya melihat orang lain itu lebih betul daripada Islam. Kita lupa bahawa sebenarnya Islam ni pernah membina tamadun. Dulu kalau kat Andalusia, Spain, sesiapa yang tidak boleh bercakap bahasa Arab itu dianggap satu aib besar. Anak-anak orang Perancis semua belajar bahasa Arab diam-diam, kerana bahasa Arab adalah bahasa civilization pada zaman itu. Sampai Andalus, Spain itu dianggap sebagai New York di Eropah Tengah pada zaman pertengahan dahulu. Tapi kerana umat Islam telah pun ketinggalan, terlupa perkara ni, maka mereka mengambil segala yang datang di barat walaupun ianya buruk. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita perlindungan, Allah beri kepada kita kekuatan, Allah beri kepada kita penghayatan yang sebenar, Allah beri kepada kita isteri, anak-anak kita semuanya memahami dan mengamalkan Islam. Itulah yang sangat utama. Tak perlulah kita ambil daripada mana-mana orang sampai diumpamakan dalam hadis sehingga kan golongan itu masuk ke dalam golongan biawak, lubang biawak sekalipun kamu akan ikuti. Hatta idza dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum qalu al-yahud wan nasara qal faman. Sampai orang Yahudi masuk dalam lubang biawak sekalipun, orang Kristian masuk lubang biawak sekalipun, Nabi buat analogi semacam tu, orang Islam ikut. Lalu sahabat-sahabat tanya, siapakah yang kami ikut Tuhan Nabi? Yahudi dengan Nasara ke? Nabi jawab, ya. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, tuan-tuan tengok perkahwinan, ikut cara orang bukan Islam, dengan pakaiannya, dengan kemeriahannya, dengan segala macam yang ikut Islam. Cuma satu saja, akad nikah saja. Lepas tu dah tak nampak langsung Islam, tuan-tuan, dalam amalan tersebut. Dengan tepung tawanya, tuan-tuan perhatikan. Kadang-kadang bila kita terlibat di sektor construction, kita buat bangunan, kita orang Islam, developernya Melayu, Muslim, tapi kat lift pun nampak dah tak Islamik. 1, 2, 3, 4 kan? 3A. Kenapa? Feng Shui. Padahal ni duduk semua orang Islam. Tengok, kita punya penjajahan minda yang luar biasa, keyakinan yang bukan-bukan terhadap pandangan yang tidak ada asasnya. Kalau orang mati saja semua pakai hitam, mana dia belajar pakai hitam? Tengok kan, mana dia ikut ni, tuan-tuan? Bila kita tegur sikit, tengok membid'ah-bid'ahkan orang. Tuan-tuan tengok ya penjajahan fikiran yang menimpa umat Islam pada hari ini. Apa nak buat, tuan-tuan? Orang Islam kekurangan ilmu, dan bila ada ilmu pun mereka tidak mengamalkan. Inilah masalah utama yang menimpa kita. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.